Okey, Mawi Abi Ismail jawab sikit lah Mawi mana yang boleh. Dan Alhamdulillah Allah gerakkan hati kita untuk saya datang, gerakkan untuk berkongsi lah sikit-sikit. Terima kasih Mawi soalan tu. Sebab apa yang itu sebenarnya adalah proses mahkamah. Proses maksudnya semua orang dipanggil TMT, tahanan Mahkamah Tinggi, yang daripada Mahkamah Magistrate ke Mahkamah Tinggi, iaitu merasai proses itulah sampailah IP siap, itu siap. Jadi dia makan masa 2 tahun. Ada yang makan masa 2 tahun setengah, ada yang makan masa 3 tahun, ada yang makan masa 5 tahun untuk proses tu. Tapi Alhamdulillah Allah permudahkan 2 tahun. Walaupun 2 tahun itu pada setengah orang tu lama, tapi pada setengah orang tu sekejap. Dalam 2 tahun ni kita terkurung, kita terpenjara ni, kita ibarat kita mati. Dah mati dah. Betul Jamal Billah buat lagu mati hidup semula dan sebagainya. Memang kita mati. Kita dah tak ada hak apa yang berlaku kat luar. Anak kita nak bertunang pun dia carry on bertunang. Rumah saya kat kampung terbakar pun saya tak boleh buat apa-apa. Kakak ipar saya meninggal pun saya pun tak boleh buat apa-apa. Mereka raya kat luar, 2 kali raya haji, 2 kali raya puasa, makan ketupat, makan lemang, saya tak boleh apa-apa. Mak saya terlalu rindu kat saya, sakit pun, kemurungan pun saya tak boleh buat apa-apa. Yang ada cuma doa. Daripada kita kat luar ni lalai, terlepas asa, terlangkau subuh, tak peduli isyak, melupakan maghrib. So di sana waktu-waktu itu kita isi, kita jaga. Dan ada seorang ustaz Nazri datang jumpa dengan saya. Dia kata, Abang Ismail, pegang Al-Quran, peluk Al-Quran, tidur dengan Al-Quran. Saya mula-mula macam ya ke? Tapi bila saya dah pegang Al-Quran, saya dah mula baca surah Al-Baqarah. Allah bagi sedikit ilmu daripada sekolah rendah dulu ni, menengah, membaca. Saya merangkak-rangkak, saya membaca. Melepasi surah Al-Baqarah tu baru saya dapat baca yang lain. Tapi saya membaca itu dengan lambat sebab saya baca terjemahan dia sekali. Satu surah atau 2 muka saya baca terjemahan dia. Kita nak tahu. So di dalam itu banyak Allah berfirman tentang sabar, redha. Sebab itulah kita sentiasa berdoa dengan Tuhan, minta kita ni disabarkan. Ya Allah, ya Tuhanku, limpahkanlah sifat sabar-Mu ya Allah kepada kami ya Allah, insan-insan ini ya Allah, insan yang ini ya Allah. Dan semoga kami sabar tinggal di penjara ini ya Allah, dan bebaskanlah kami ya Allah. Kami rindu pada anak isteri kami ya Allah. Kami rindu pada ibu ayah kami ya Allah. Jadi tiap-tiap hari itu dah jadi permainan, dah jadi. Jadi kita tak rasa dalam tu sia-sia, dalam tu dah tak rasa macam sia-sia, sebab rasanya di luar lagi sia-sia, di dalam lagi bermakna. Sebab tu nak dapat rasa redha tu, nak dapat rasa redha tu tak ada. So, itu mesti Allah yang bagi pada kita. Jadi sampai tahapnya kadang-kadang kita ya Allah, dulu diorang yang kadang kita sebenarnya insan-insan yang terpilih. Ada yang cakap, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau pilih aku masuk penjara ini ya Allah. Ya ke korang ni? Macam tu pengharapan macam tu. Tapi sampai satu tahap bila Allah dah letakkan, dah isikan sifat redha, betul lah bisa cakap, ya Allah, terima kasih ya Allah, kau pilih aku ya Allah untuk masuk dalam ni. Semoga aku berubah. Mesti ada sebab yang kau inginkan ini berlaku supaya ianya jadi lebih baik di masa akan datang. Jadi itulah yang ringkasnya yang saya boleh padukan himpunan ayat saya tentang hikmah tu Mawi, insya-Allah Mawi. Tapi abang tahu sebenarnya dekat luar sebenarnya ulama yang mendoakan abang. Yalah, dia doa yang diangkat oleh yang ke langit ada 3. Ada perempuan yang doanya diangkat ke langit, ibu yang mendoakan anaknya, isteri yang mendoakan suaminya, dan anak perempuan yang mendoakan ayahnya. Saya ada ketiga-tiga kriteria itu, alhamdulillah. Dan saya yakin rakan-rakan artis, rakan-rakan DJ, pendengar-pendengar di luar sana, termasuk mereka kenalan-kenalan saya, anak-anak buah saya, anak-anak didik saya dalam rekreasi, sahabat-sahabat diving saya, orang-orang kampung, orang yang saya kenal, walaupun saya tidak nampak doa mereka di hadapan Allah selepas solat, tapi saya yakin mereka ada pengharapan di dalam hati lah. Ya Allah, mungkin harap ya, macam itulah mungkin. Dan ini semua saya ucapkan terima kasih sangat-sangat ya Allah. Terima kasih anda semua kat luar. Dia macam inilah Faizal. Saya apabila kita mula-mula tu, bila pertuduhan tu dibaca, so dia akan membawa kepada hukuman gantung sampai mati. Memang
Mula-mula masuk penjara pun kita dah macam aku Ismail Halil, aku masuk penjara. Ya Allah, selama ni aku bercerita tentang tirai besi kita apa, masuk penjara seminggu pertama Ismail macam gila sikit lah. Macam dah down gila lah, macam tak boleh terima kenyataan. Kemudian dibacakan pertuduhan lagi, ya Allah, habislah kita dah berserah pada Allah. Begitu pun masih lagi, sehinggalah kita sabar, kita redha. Kalau Allah tak nak aku masuk penjara, macam mana pun aku tetap tak masuk penjara. Tapi aku dah masuk penjara ini kerana ketentuan Allah. So kalau Allah nak aku bebas, aku bebas. Tapi kalau Allah nak aku digantung, aku redha. Sebab itu adalah ketentuan Allah. Maka isteri saya pun datang satu hari jumpa dengan saya. Dia ada sesi lawatan. Dia cakap dengan isteri saya, tadi dah solat istikharah, abang dah khatam Al-Quran dan sebagainya. Saya keluarkan pada isteri saya. Dia cakap, macam inilah ibu, kalaulah Allah takdirkan ayah kena gantung, ayah redha. Isteri saya pun menangis lagi. Jangan cakap macam tu. Tak, kita kena tahu redha, kita kena redha. Takkan sebelum kita kena hukum gantung kita nak bunuh diri. Takkan sebelum kena hukum gantung kita nak meronta-ronta. Dan kalau dah itu ketentuan dia, kita redha. Sebab saya pernah mendengar seorang pemanggil kat radio saya, radio internet saya. Dia cerita tentang bapak dia yang kena hukum gantung sampai mati. Dia bercerita. Dia jadi pemanggil, dia bercerita. Daripada dia remaja sampailah dia dewasa. So dia melalui proses mahkamah yang telah saya lalui. Dan kemudian ayah dia kena hukum gantung sampai mati. Permintaan terakhirnya adalah bersama ibu dia makan sama-sama. Dia lalui. Kemudian dia menumpang di rumah warden dekat Kajang. Hinggalah satu subuh pada hari Jumaat bunyi kedegang. Maknanya besi itu dibuka dan bapaknya digantung sampai mati. Kemudian dia dengan sahabat-sahabatnya, mungkin dengan pakcik dia, bawa van jenazah, bawa balik jenazah ke bapak dia pergi ke Erik Kuala Selangor mungkin. Di dalam van, dia cerita dengan saya. Dalam van dia cakap, ya Allah, dia menangis. Kami semua pendengar-pendengar pun menangis. Saya sebagai DJ pun menangis. Saya kata, ya Allah, siapakah Abang Ismail, macam mana Abang Ismail, siapakah yang akan solatkan bapak saya? Siapakah yang akan kebumikan bapak saya? Bapak saya mati hina di tali gantung. Saya tak tahu nak cakap apa. Lepas tu dia terus bercerita. Dia kata, bila sampai ke rumah kat kampung, dia kata, ramainya manusia, entah datang dari mana. Begitu juga ketika disolatkan dan begitu juga dikebumikan, ramai manusia yang entah datang dari mana. Barulah saya faham, inilah di ketentuan Allah. Entah Allah hantar siapa, entah dari mana. Dan kemudian barulah saya faham, ayahnya di dalam tidak ada kerja lain. Saya daripada minta ampun dengan Allah, minta ampun dengan sahabat, minta ampun. Apa yang ayah dia buat kat dalam, saya dah rasa. Apa yang saya buat kat dalam, saya dah rasa. Masa tu abang, saya faham. Abang kalau sempat nak bercakap dengan anak, apa yang abang nak luahkan? Apa yang boleh saya cakap? Anak pun dugaan kepada kita. Kita dah tahu dah anak pun dugaan. Ada ayah yang tak dapat menyelamatkan anaknya di hari akhirat, iaitu Nabi Nuh. Kita tahu ada yang anak tak dapat menyelamatkan ayah dia, iaitu Nabi Ibrahim. Ada yang suami tak dapat menyelamatkan isteri dia, iaitu Nabi Lut. Kita dah faham dah. Itu lagi nabi-nabi yang hebat lagi pun tak dapat menyelamatkan orang tersayang. Apatah lagi kita ni yang tak siapa-siapa. Jadi kita kena faham, kita kena redha. Betul-betul kena redha. Abang Ismail, ada seseorang di talian ingin bercakap. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan. Tanya Ismail kembali. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi? Apa yang awak nak cakap dengan Abang Ismail? Silakan. Saya nak cakap dia happy lah, gembira. Alhamdulillah. Dah dibebaskan. Saya orang paling gembira. Awak orang paling gembira. Apa tu? Kenapa? Kenapa? Sebab walaupun saya tak dapat hari itu tidak dapat datang mahkamah untuk sambut ayah saya pulang. Tapi saya dekat sebagai itu saya banyak berdoa. Saya keputusan yang baik untuk dia. Kalau boleh share doa awak tu pada Doa yang awak saya fikirkan tu.
Ini saya kenal. Kenal kan? Ini anak saya. Ya. Ayah mula-mula tak cak. Akbar. Aduh, Pia, tak payahlah. Kau panggil ke radio, Pia. Allahu Akbar, anak ayah ni. Allahu Akbar, Pia. 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 Terima kasih, Pia, dengan radio, Pia, ya. Terima kasih, Pia. Alah, nak dengar doa tu. Nak tahu doa tu? Silakan, Pia. Doa untuk ayah tu. Doa untuk ayah. Apa yang Pia selalu doa untuk ayah? Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Okey, Sofian, saya satu je soalan. Hari-hari yang awak lalui semasa bapa awak di penjara, boleh awak gambarkan bagaimana? Pia pun ada ziarah kan? Dah dapat digambarkan. Sangat-sangat menyentuh hatinya. Sangat-sangat dalam macam mana tak boleh kuat. Alhamdulillah. Tapi pasti Sofia ada rasa macam down, permulaan kan, macam nak bangkit balik. Betul tak? Tapi nak down tu ingat ayah punya kata-kata. Ya, itu dia. Apa dia kata-kata yang Ayah dia yang dari kecil sampai sekarang, anak ayah kuat. Jadi betul anak ayah kuat Jadi, Masya Allah. Satu ucapan untuk ayah awak. Silakan. Ucapan tak? untuk ayah, terima kasih. Dia jadi ayah yang terbaik. Untuk kita sebagai semangat dekat anak-anak, walaupun dia sendiri dia ada susah, tapi tak pernah calonkan orang lain. Yes. Tak boleh orang nangis. Anak buat nangis. Anak tu. Allah. Ada apa boleh apa? Ya, terima kasih, Pia. Selamat ya. Terima kasih, Pia. Satu hari nanti ayah pun tak ada. Satu hari nanti pun Pia akan melahirkan anak. Kan? Satu hari pun akan ada anak. So jaga anak baik-baik. Jangan jadi macam ayah. Allah. InsyaAllah. Saya terbaik. InsyaAllah. Anak ayah pun terbaik.